Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhaimin Hakim bin Abdullah dari Jabatan Sains Sosial Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum UTHM, dan hari ini saya bersama-sama dengan pelajar saya menggunakan suatu media berbentuk dokumentari berkaitan dengan salah satu subtopik dalam kursus kenegaraan dan pembangunan mutakhir Malaysia, iaitu topik asas kefahaman negara dan juga kenegaraan. Dan objektif video ini dibangunkan adalah untuk mendedahkan kepada pelajar dan juga umum tentang konsep asas kefahaman negara dan kenegaraan, iaitu elemen-elemen utama dalam pembentukan sesebuah negara. Sebuah negara yang lengkap, iaitu elemen kerajaan, kedaulatan, elemen rakyat, tanah, sepadan dan juga ataupun kita kata singkatannya itu ialah KDRTS kan. So di akhir video ini nanti you all akan faham tentang komponen-komponen asas kepada pembentukan negara Malaysia dengan tepat, dan kita respon juga kepada isu-isu semasa yang berkongsi kepada kepentingan juga kepada komponen asas pembentukan negara Malaysia itu secara lebih mendalam. Kerana secara realitinya tak ada sebuah negara pun di dunia ini yang mahukan elemen-elemen tadi, elemen asas pembinaan negara itu diganggu gugat, termasuklah Malaysia. So marilah kita sama-sama saksikan. Silakan. Elemen-elemen asas pembinaan negara. Kerajaan adalah sebuah organisasi yang mempunyai kuasa pentadbiran satu unit politik. Kerajaan diketuai oleh Perdana Menteri yang turut mempengerusikan kabinet dan merupakan ketua eksekutif negara. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dan kewibawaan pemerintah sebuah negara serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan negara. Antara ciri kedaulatan negara kita adalah mempunyai pemerintah, mempunyai sempadan, mempunyai perundangan dan mempunyai rakyat. Elemen seterusnya adalah rakyat. Rakyat bermaksud persamaan bangsa, agama, budaya dan bangsa yang melahirkan semangat nasionalisme yang tinggi dengan bertujuan menyatupadukan rakyat. Di Malaysia, seseorang boleh mendapatkan kerakyatan Malaysia melalui 4 cara berikut, iaitu kuatkuasa undang-undang, pendaftaran, naturalisasi atau kemasukan dan pencantuman wilayah. Elemen terakhir adalah tanah dan sempadan. Negara yang berdaulat ada sempadan yang jelas sempadannya. Ini membolehkan negara ditadbir dengan sistematik. Sempadan juga menentukan bidang kuasa politik, ekonomi dan mobiliti sosial negara yang berdaulat. Menurut peta, Malaysia bersempadan darat dan maritim dengan Brunei, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Malaysia telah mempunyai perjanjian untuk menghadkan benua, laut wilayah dan perjanjian persempadanan dengan negara jiran tersebut bagi mengekalkan kedaulatan dan kemakmuran negara. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Salah satu kriteria sistem demokrasi berparlimen adalah pembagian kuasa kepada 3 bahagian di dalam pemerintahan, iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif, di mana Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berada di kemuncak ketiga-tiga bidang kuasa badan pemerintahan. Malaysia juga merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berasaskan kepada sistem persekutuan. Berdasarkan kepada peruntukan ini, 13 negeri dan 1 wilayah persekutuan telah bersetuju dengan konsep penubuhan negara Malaysia. Setiap negeri yang terbabit telah menyerahkan sebagian kuasa masing-masing seperti kewangan, pertahanan, pelajaran dan lain-lain lagi seperti mana yang tercatat di dalam Perlembagaan Malaysia untuk ditadbir oleh kerajaan pusat. Bagi kerajaan negeri pula, terdapat beberapa perkara yang diletakkan di bawah kuasa negeri-negeri dan setiap negeri tersebut diberikan hak untuk mentadbir perkara-perkara tersebut. Sebagai sebuah negara raja berperlembagaan, diperuntukkan oleh Perlembagaan Institusi Yang di-Pertuan Agong, Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak dan wilayah-wilayah persekutuan. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga adalah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Baginda menjalankan tugas-tugas di bawah perlembagaan, bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Persekutuan Malaysia adalah satu bentuk pemerintahan negara yang dibahagikan kepada 3 peringkat kerajaan, iaitu Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan. Kerajaan Persekutuan adalah gabungan kerajaan pusat dan kerajaan negeri
di mana ia bermaksud tiada kuasa mutlak di dalam pentadbiran kerajaan persekutuan, tetapi setiap peringkat kerajaan mempunyai kedudukan dalam bidang kuasa tersendiri, iaitu kuasa autonomi, perundangan tertentu dan mempunyai kedudukan yang seimbang. Walau bagaimanapun, kerajaan pusat mempunyai kuasa penuh di dalam hal ehwal luar negara dan hal umum. Negara ialah satu komuniti yang menaluki sesuatu kawasan dan mempunyai kedaulatan yang boleh menjaga keamanan negara. Identiti, imej, jati diri. Tanpa sebuah negara, kita tidak mempunyai identiti diri, imej atau jati diri. Contohnya, kad pengenalan. Sebagai negara yang rakyatnya terdiri daripada berbilang kaum dan etnik, perpaduan serta integrasi nasional memainkan peranan utama untuk mewujudkan negara yang aman, harmoni dan makmur. Semua pihak perlu menjalankan tanggungjawab untuk memastikan perpaduan dan integrasi nasional terus berkekalan. Marilah kita bersatu padu kerana hanya dengan perpaduanlah kita mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara yang maju. Secara kesimpulannya, kepada asas kenegaraan dan pembangunan mutakhir Malaysia, Malaysia mempunyai elemen KDRTS tersendiri dalam pembentukan sesebuah negara, iaitu kerajaan, kedaulatan, rakyat, tanah dan sepadan. Pembentukan pentadbiran yang diamalkan ialah demokrasi berparlimen, iaitu melalui pilihan raya. Uniknya, Malaysia turut mengamalkan Raja Perlembagaan